juga di Istiqlal. Dan saya cukup tahu bahawa ada satu kawasan Dewan Undangan Negeri yang mempunyai 16 orang calon. Dan ini adalah satu kemeriahan demokrasi di Sabah. Namun saya mohon agar pengundi-pengundi di seluruh Sabah memilih calon-calon yang terbaik daripada yang baik-baik yang ada, dan tentulah insya-Allah calon yang terbaik itu ditawarkan oleh Barisan Nasional. Dan saya amat yakin bahawa BN Sabah di bawah kepimpinan Datuk Seri Muhtaradin dan rakan-rakan yang lain akan dapat membawa satu politik norma baru di negeri Sabah, dan kita mengambil pendekatan di luar kota agar insya-Allah pada 26 hari bulan apabila keputusan diumumkan, kita berdoa kepada Allah Taala agar semua calon-calon adun yang mewakili Barisan Nasional akan memperolehi kejayaan yang cemerlang, dan insya-Allah kita bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain akan membentuk kerajaan Sabah yang baru. Daripada target kursi Datuk ini, berapa target? Ya, kita tentunya mempunyai target 100%, tetapi kita serahkan kepada kebijaksanaan seluruh pengundi-pengundi di 32 calon UMNO dan juga calon-calon daripada PBRS dan juga calon daripada MCA. Semuanya adalah seramai 41 orang calon yang mewakili Barisan Nasional, dan saya telah minta agar jentera sama ada di peringkat adun dan juga di peringkat PDM bekerja dengan kuat dan juga ikhlas bagi menggamit semula dukungan daripada pengundi-pengundi daripada pelbagai kaum dan juga pelbagai agama. Dan insya-Allah kebersamaan kita di dalam perbezaan selama ini adalah kita ketepikan demi bagi kita memajukan negeri Sabah semula, insya-Allah. Terima kasih. Kawan nampak juga, ujung, sini ada ujung. Ini foto dari mana ini?
Kasi ikaw sudah punya kalau kau single dua laki di sana di sebelah kau bikin sini lagi berbeda. Nah, asik menantu sebelah kalau ini kalau aku Kami cuba untuk mendekati calon Dun Lama, Datuk Seri Demokrat. Dia sekarang berada di dalam, ada sesi pengubual bersama dengan wartawan lain dan ada beberapa wartawan di luar lagi sedang menunggu. Kami cuba untuk dapatkan Datuk Seri, so mungkin ada sudut yang lain yang Datuk Seri boleh kongsikan berkenaan dengan bagaimana mungkin pergerakan beliau bermula daripada hari ini kempen setelah selesai penamaan calon. Jadi kita minta kalau kita dapat terus mendapatkan maklumat lebih jelas dengan Datuk Seri Mumtaz. Tadi baru saya sempat untuk ambil sedikit daripada kenyataan Datuk Seri Zahid Hamidi, Ahmad Zahid Hamidi sebagai Presiden Parti Pengurusi Barisan Nasional. Beliau memang meletakkan harapan yang tinggi daripada calon yang terbaik, yang baik-baik, yang pasti calon terbaik adalah daripada barisan, daripada seluruh 31 kerusi Dun yang Barisan Nasional letakkan sepanjang pilihan raya negeri ini bersama dengan parti komponen lain yang ada di dalam Perikatan Nasional. Jadi itu harapan Presiden Parti sendiri. Jadi sekejap lagi kita cuba dapatkan Datuk Seri sendiri. Kami difahamkan, YTV difahamkan sendiri Datuk Seri akan bergerak ke Dun Sukau bersama dengan Datuk Jeffrey. Itu adalah calon bagi Dun 59N, 59 Sukau. Dan kalau kami berkesempatan, kami akan terus ke Dun Sukau bersama dengan Datuk Jeffrey dan duduk bersama dengan Datuk Seri Ibu Mokhtar. Beliau juga akan pergi ke Dun Sukau sebentar lagi. Itu yang kami difahamkan. Tapi kalau kami rasa cukup setakat kenyataan media yang akan dikeluarkan nanti, kami akan maklumkan juga nanti. Jadi sekarang ni ikuti dulu suasana di luar ni sementara menunggu ruang masuk ke dalam untuk bertemu sendiri dengan Datuk Seri. Ikuti dulu siaran kami dan kami akan sambung semula nanti. Alright, terus setia bersama YTV, sebar betul-betul sekat berita palsu. Kami di Bina Batangan.
Abang saja. Apa dia bang minyak di sini? Boleh, masuk sih. Lapas ya kan itu. Yang penting esok. Tapi kalau begini nggak. Ya. Oke, setelah penerimaan calon di tutup dan ternyata 5 calon mengemukakan orang pencalonan dan kelima-lima telah diterima. Dan saya juga mendapat kabar calon yang paling ramai bertanding di tanding yaitu 16 calon. Jadi memang agak luar biasa lah. Jadi saya melihat bahawa norma baru politik ini makin menjadi-jadi, di mana tidak pernah berlaku calon yang sebegitu ramai 16 orang. Tetapi kita hormati demokrasi di Sabah ini memang itu, dan termasuk di Lamak 5 calon telah mempertandingkan, termasuk juga Barisan Nasional. Pada saya ini adalah merupakan satu perkembangan yang baik di mana rakyat boleh memilih dan boleh melihat kepimpinan mana, parti mana yang mereka rasa boleh membawa perubahan kepada pembangunan di negeri Sabah, kepada ekonomi di negeri Sabah, juga dalam semua sudut, termasuk tawaran-tawaran baru, kepimpinan baru. Kita
saya tidak mau memperlikikan mana-mana calon, sebab semua calon rasa saya mereka juga punya kelebihan masing-masing. Cuma terserah dengan jentera kita menggerakkan kempen jentera kita di semua peringkat untuk memastikan calon-calon kita dapat diterima oleh rakyat. InsyaAllah sebahagian jentera kita telah gerakkan dan hari ini kita akan menentukan alat tuju jentera kita untuk buat masa yang panjang dalam 14 hari ini. Sebab kita perlu merancana kempen kita bersesuaian dengan SOP serangan COVID ini. Kita tidak mau juga kumpul ramai-ramai tiba-tiba ada sesuatu pula yang tidak baik. Jadi ini yang perlu kita pikirkan dan perlu kita selaraskan ke arah bagaimana cara kempen kita ketengahkan di DUN Lama ini nanti. Dikabarkan 16 September ini akan melancarkan manifesto ya, akan ada manifesto ataupun apa ini rasa saya aku janjikan dan sebagainya, dan ianya memang memberi tawaran-tawaran baru kepada rakyat negeri Sabah, kepada pembangunan Sabah, ekonomi Sabah, juga kepada anak-anak muda, kepada apa ini kekitangan awam dan sebagainya. Dan draft telah dimutamatkan, tinggal diperinci lagi. Jadi insyaallah 16 hari bulan ini kita akan lancar manifesto tersebut untuk memberitahu rakyat bahawa kita betul-betul komited untuk menjayakan kempen pilihan raya Barisan Nasional dan rakan-rakan yang lain dalam PRN di Sabah akan datang. Dalam manifesto tersebut boleh beri bayangan? Antara manifesto kita meminta semua peruntukan-peruntukan kerja persekutuan diselaraskan dengan negeri Sabah untuk membentuk perencana pembangunan di negeri Sabah dan mempertingkatkan prasarana di negeri Sabah selaras dengan tuntutan baru, yaitu kita Sabah telah ketinggalan berpuluh-puluh tahun dalam segi infrastruktur. Jadi sudah tiba masanya untuk Sabah diangkat sebagai sebuah negeri yang maju dan membangun daripada negeri-negeri yang lain. Beberapa manifesto juga Dia mempunyai berbagai-bagai topik, tapi kita tidak mau terlalu panjang lebar. Kita akan mungkin mencari kaedah-kaedah macam mana supaya rakyat boleh faham. Sebab kalau sudah terlalu berjala-jala, rasa saya orang pun tidak mau membaca. Jadi biar dia pendek tetapi dapat dipahami oleh masyarakat nanti. terus ini, ratus keyakinan suatu televisi ratus keyakinan dan susila. InsyaAllah saya tidaklah macam pemimpin warisan menyatakan mendapat 45 kursi ataupun 2/3 untuk menang. Sebab itu pada saya sudah mendahului kuasa Allah. Tetapi kita telah bekerja sekian lama. Selepas kala pun UMNO BN ini telah membentuk jentera di peringkat bawah. Dan yang jelas kita telah terjemahkan satu kemenangan di Kimanis apabila kita bertemu dengan calon warisan. Walaupun pada ketika itu UMNO BN tidaklah begitu kuat, tetapi kita telah mengalahkan calon warisan. Dan disebabkan PRK Kimanis juga, maka kerajaan persekutuan berubah, kerajaan negeri Sabah pun berubah. Jadi saya memberi jaminan bahawa setiap calon yang kita letak, kita akan ada menaruh harapan yang tinggi untuk menang. Sebab kita tahu rakyat di bawah pun telah bosan dan telah rasa ditipu oleh warisan, dan mereka tidak akan tertipu lagi buat kali kedua oleh pemimpin yang sama. Dalam masa yang sama juga saya selaku ketua UMNO Sabah, saya sebelum pengumuman calon saya beri jaminan kita akan memberi calon muka-muka baru, anak-anak muda 85%, dan hari kemarin saya buat hampir 89% adalah muka-muka baru daripada calon-calon Barisan Nasional dan UMNO. Pertemuan UMNO BN dan Bersatu di beberapa kawasan ini. Memang kita tidak mau bertemu, tetapi oleh kerana kursi ini hampir kesemua parti merasakan bahawa dia mendapat sokongan yang padu daripada akar umbi, maka kita memaklumkan kita terpaksa bertemu dalam beberapa kursi ini untuk memastikan bahawa kemenangan tidak berpihak kepada warisan. Sebab itu kita yakin insyaAllah walaupun kita bertemu
kursi itu masih dimenangi oleh komponen yang sama. Datuk Seri boleh tambah mungkin. Okey, kami daripada pengamal media sosial Datuk Seri. Okey, Datuk Seri daripada Bawah TV, kami melihat macam Datuk Seri sebut tadi, ini adalah norma baru sehingga pertembungan 5 penjuru. Macam mana Datuk melihat potensi media sosial dalam membentuk pengaruh pengundi ataupun membentuk pengundian tu di DUN sini? Tidak dapat dinafikan bahawa peranan media sosial amat mempengaruhi pengundi-pengundi, terutama sekali di bandar, di pinggir bandar dan anak-anak muda. Pokoknya ada akses internet, maka ianya akan dapat merubah segala bentuk senario politik itu, landscape politik. Jentera Barisan Nasional harus berwaspada dan menggunakan media sosial ini untuk expose aktiviti-aktiviti dan juga mempertingkatkan keyakinan rakyat. Dan kita juga harus bersedia bahawa media sosial juga digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk exploit, untuk buat tuduhan macam-macam, termasuk fitnah, provokasi melampau, menyiarkan orang punya keaiban dan sebagainya. Tetapi pada saya tidak bimbang sebab saya sudah lalui semua perkara dan pastikan tidak sunyilah pada serangan-serangan bertubi-tubi daripada bermacam-macam cyber tropa yang boleh juga menjejaskan reputasi dan prestasi calon-calon kita sendiri. Itu je Datuk. Terima kasih. Sama. Apa? 36. Terima kasih ya. Okey, alright, Datuk Seri memang tidak menolak bahawa media sosial memang memberi pengaruh yang sangat jelas, sangat mempengaruhi pengundi, sehingga beliau sudah lali mungkin dengan banyak serangan mungkin daripada cyber trooper dan sebagainya. Jadi Datuk Seri melihat kami sendiri sebagai YTV, pengamal media sosial, memang nampak fungsi kami mungkin untuk memberi terus kepada kawasan akar undi, sebab ramai pemilih di akar undi memang menggunakan platform media sosial. Jadi sejauh mana kekuatan Jentera Barisan Nasional yang Datuk Seri ada sebut tadi, bukan Jentera media sosial juga, adakah mereka mampu juga untuk menyaingi media sosial lain, sebab parti lawan memang begitu, menggunakan media sosial sebagai platform untuk menyerang secara dalam cyber trooper, apa saja yang berbentuk cyber. Jadi kita lihat sendiri bagaimana kekuatan Datuk Seri sebagai Ketua Jentera Barisan Nasional di Sabah, dan beliau juga adalah calon N58 DUN Lamang ini untuk bersedia dari segi jentera media sosial, jentera cyber. Kita kata begitu. Kalau Datuk Seri bersedia, kami juga bersedia untuk mengiringi Datuk Seri di mana-mana Datuk Seri berkempen di dalam DUN Lamang. Ada 8,159 pengundi berdaftar di dalam DUN Lamang yang kita anggap memang satu jumlah yang tidak terlalu banyak, tetapi ini adalah DUN baru, DUN yang dipecahkan daripada kesempadanan semula kawasan DUN Sabah 13 daripada keseluruhan dia. Ini adalah DUN yang menjadi tumpuan kerana Datuk Seri bertanding di dalam DUN N58 Lamang di sini. Jadi kita sama-sama ikuti mungkin sampai sini saja kan. Okey, jadi Datuk Seri pun ada sebut tadi berkenaan dengan pelancaran jentera, pelancaran manifesto, tidak mau panjang lebar, tak mau takut orang lain tak dapat baca, biar pendek tetapi kena dengan rakyat atau pengundi di kawasan DUN Lamang. Kita tunggu 16 September nanti sempena dengan Hari Malaysia, bagaimana pelancaran manifesto daripada Barisan Malaysia. Banyak tawaran-tawaran baru yang akan diberikan khusus untuk rakyat Sabah. Presiden UMNO sendiri sebut, Datuk Seri Ahmad Zain Hamidi mengatakan yang tawaran-tawaran ini akan memihak kepada rakyat Sabah dan mereka diberi kuasa autonomi. Adun-adun yang dilantik 31 di kerusi DUN yang bertanding ini mempunyai kuasa untuk menentukan siapa pemimpin utama mereka untuk negeri Sabah ini nanti. Jadi memang kuasa telah diberi, mandat sudah diberi,
tunggu rakyat pula macam mana untuk memilih sama ada Barisan Nasional mampu bertahan, mampu mengekalkan kerusi tradisi ini di Tun Lamak yang baru di dalam Parlimen Kinabatangan. Beliau Datuk Seri sendiri adalah ahli Parlimen Kinabatangan. Kita tengok sama-sama nanti. Tapi YTV cuba untuk follow sampai habis 14 hari tempoh mengundi, 14 hari tempoh berkempen. Kita tengok sama-sama. Itu saya dapatkan. Terima kasih kerana ikuti kami di YTV langsung daripada Parlimen Kinabatangan, langsung daripada Command Center Barisan Nasional di Kinabatangan ini. Jumpa lagi hashtag berita betul, sebar berita betul. Kami akan sekat keseluruhan berita palsu. YTV TV Sandakan. Baik, cukup.